Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ammar Ishraq Berosmali dan saya pelajar dari Kolej Profesional Baitul Mal dan saya mengambil kursus Diploma Pengurusan Industri Halal. Video ini dihasilkan bertujuan untuk melaksanakan tugasan khidmat masyarakat PPW 2252. Dalam video ini saya akan membentangkan tentang tajuk amanah penentu tahap keimanan. Baik. Antara sifat mendapat kedudukan tinggi dalam akhlak Islam ialah amanah. Islam ni amat menggalakkan umatnya menghiaskan diri dengan sifat amanah dalam diri. Paling menarik, sifat ini dianggap titik penentu ataupun garis pemisah tahap keimanan dan keagamaan seseorang itu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, tiada iman bagi orang yang tidak memegang amanahnya dan tiada agama bagi orang yang tidak dipegang janjinya. Hadis riwayat Ahmad dan Dailami. Apa yang boleh kita dapatkan daripada hadis yang baru saya sebutkan tadi? Okey, yang pertama, orang yang tidak memegang amanah ni memang tidak boleh dipercayai sama sekali. Okey, yang kedua, mereka ini akan melakukan pengkhianatan apabila mereka berkhidmat dengan masyarakat. Okey, orang-orang macam ni dia tidak betul-betul beriman ataupun tidak taat betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam cukup menggalakkan ataupun sentiasa menuntut umatnya untuk beramanah, sentiasa memegang amanahnya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepada kamu, dan sesungguhnya Allah itu maha melihat, mendengar lagi sentiasa maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Okey, apa yang boleh kita dapat pada ayat ini? Ayat Surah An-Nisa Surah An-Nisa ayat 58 ini dia mengkhususkan untuk orang-orang yang memegang amanah, ataupun ayat ni mengkhususkan untuk amanah. Okey. Apa yang boleh kita dapat daripada ayat ni? Yang pertama, sungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak, maksudnya orang yang boleh dipercayai. Hanya orang yang boleh dipercayai kita boleh memberikan mereka amanah ataupun tugasan. Okey, yang kedua, apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Maksudnya apabila seseorang itu tidak amanah ataupun melakukan pengkhianatan, kita dibolehkan untuk menghukum, tapi kita menghukum dengan hukuman yang adil. Maksudnya tidak mengikut kita punya hati, macam kita ikut kita punya rasa marah apa semua. Kita kena ikut dengan adil, dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Rasulullah SAW juga memberikan nasihat supaya kita bersifat amanah dalam kehidupan, dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sifat amanah bertunjang dalam hati sanubari manusia, kemudian Al-Quran diturunkan, maka hatinya yang bertunjangkan amanah itu akan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya apa yang boleh kita dapat pada hadis ni? Yang pertama, sifat amanah bertunjangkan dalam hati sanubari manusia. Itu yang dimaksudkan dengan topik kita hari ini, amanah penentu tahap keimanan. Maksudnya amanah ni salah satu aspek untuk salah satu ciri-ciri untuk kita mendapatkan tahap keimanan yang tinggi. Yang seterusnya, maka hatinya yang bertunjangkan amanah itu akan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya hati yang orang yang sentiasa memegang amanah ataupun orang yang bertanggungjawab ni, dia akan mempelajari benda-benda yang baik yang telah diturunkan ataupun telah diwariskan atau ilmu peninggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti Al-Quran dan Sunnah. Okay, seterusnya, perlu ditegaskan amanah mengungkap maksud ataupun pengertian yang amat luas dan mendalam. Ia bukan sekadar bersikap amanah ni bukan sekadar bersikap jujur ataupun benar dalam apa-apa jua urusan kehidupan manusia, malah turut mencukupi setiap tanggungjawab atau tugas yang wajib dilaksanakan. Maksudnya apabila kita mendapat
tugasan yang telah diberikan oleh seseorang itu, kita wajib melakukan apa yang seperti yang suruh. Maksudnya kita kena wajib buat apa yang disuruh. Sebab itu seperti amanah untuk kita. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang daripada kamu ialah pemimpin, bertanggungjawab terhadap orang bawahan dipimpinnya. Seorang lelaki ialah pelindung ahli keluarganya dan bertanggungjawab terhadap tanggungannya. Seorang wanita di rumah suaminya ialah pelindung dan penjaga bertanggungjawab terhadap penjagaannya. Begitu juga seorang khadam sebagai penjaga amanah harta tuannya dan bertanggungjawab terhadap jagaan di bawahnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud daripada hadis ni apa yang kita boleh bahaskan? Yang pertama, setiap manusia itu ada tanggungjawab ataupun amanah yang tersendiri. Contoh macam sekarang, saya seorang pelajar, amanah saya apabila lecturer ataupun media memberikan video ataupun tugasan, saya wajib habiskan video tu daripada awal sampai habis dan melakukan tugasan yang telah diberikan. Maksudnya setiap orang ada peranan dia, ada tanggungjawab dan ada amanah. Itu yang perlu kita jaga. Okey, bertolak daripada sini, amanah membawa pengertian yang boleh dilihat daripada pelbagai sudut seperti yang saya cakap tadi. Sebagai contoh, Islam ialah amanah yang dahulu ni diperjuangkan, ditegakkan Nabi serta Rasul silih berganti dan akhirnya disempurnakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian warga alam ini. Okey, baik, itu saja yang dapat saya kongsikan dalam video kali ini kerana masa mencemburui kita ya, sebab masa terhad dalam video ni. Okey, baik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.